Baik di talian pada ketika ini adalah Datuk Johnston Bangkwai. Datuk Johnston adalah Adun Kiulu yang juga merupakan pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Selamat petang, Datuk. Selamat petang. Datuk, semalam Perdana Menteri telah pun memberi jaminan di bawah kepimpinan beliau kerajaan yang pada ketika ini melalui Majlis Khas Perjanjian Malaysia MA63 yang mana berjanji untuk memberi perhatian khususnya terhadap isu yang berkaitan dengan kepentingan Sabah dan juga Sarawak, dan Datuk selaku sebagai Setiausaha Agung Parti Bersatu Sabah PBS sentiasa memperjuangkan apa yang disebut sebagai MA63 ini. Mungkin sedikit pandangan Datuk dalam mana melihat kepada jaminan dan juga iltizam politik yang dizahirkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob khususnya dalam melihat kepada hak-hak dan juga harapan yang disandarkan oleh rakyat Sabah dan juga Sarawak bila mana kita bercakap tentang perjanjian MA63 ini. Iya, terima kasih. Sebenarnya soal untuk fulfill apa yang terkandung dalam MA63 ini, perkara 63 ini, merupakan bukanlah satu isu yang baru. Seperti yang tepat apa yang saudara nyatakan tadi, ini apabila PBS ditubuhkan pada tahun 1985. Soal keperluan untuk menunaikan apa yang termaktub dalam MA63 ini merupakan tunjang utama perjuangan Parti PBS. Bayangkanlah, lebih daripada 36 tahun sekarang dan masih diperkatakan lagi sehingga masa kini. Dan sudah tentulah pengumuman ataupun jaminan yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam merupakan satu berita yang baik bagi kita. Dia gunakan perkataan satu majlis khas untuk memperhalusi MA63 ini. Jadi apabila kita melihat kenyataan PM itu memperhalusi, kita anggap ini bermakna bahawa the nitty-gritty of the discussion itu sudah di peringkat akhir. Cuma perlu diperhalusi lagi. Jadi kita menjangkakan, saya yakin di bawah kepimpinan yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru ini, walaupun beliau baru dalam sebulan, tetapi saya percaya beliau amat memahami soal MA63, soal menunaikan apa yang termaktub dalam MA63 ini. Dan jaminan beliau akan ada satu majlis khas untuk memperhalusi. Kita anggap mungkin inilah harapan rakyat Sabah setelah sekian lama kita sudah di penghujung. Kita kata mungkin ada sudah cahaya di hujung terowong itu. Ya, there's light at the end of the tunnel. Dan kita berharap di bawah kepimpinan yang baru ini, juga di Sabah ada kepimpinan baru di bawah kerajaan GRS yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Haji G, dan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga beliau menaruh keyakinan dan harapan supaya soal-soal berkaitan perjanjian Malaysia ini, MA63 ini dapat dimuktamadkan. Dan itu merupakan satu berita baik bagi kita apabila Yang Amat Berhormat menyatakan bahawa perlu diperhalusi. So ini bagi kita menunjukkan bahawa kita sudah di penghujung dalam usaha mencari penyelesaian. Dan setahu kita Presiden PBS yang berhormat Datuk Seri Dr. Maximus Zongkili yang terlibat juga selaku Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak juga terlibat, dan beliau amat memahami, dan saya tahu beliau begitu berusaha sekali untuk mencari penyelesaian. Dan kita menaruh keyakinan dengan gandingan kepimpinan Perdana Menteri baru, Ketua Menteri Sabah yang baru, Presiden PBS yang menjaga hal ehwal Sabah dan Sarawak, mudah-mudahan akhirnya akan ada penyelesaian terhadap isu yang sudah lama dinanti-nantikan oleh rakyat Sabah dan Sarawak. Datuk, daripada apa yang Datuk kongsikan sebentar tadi, ini bukanlah satu persoalan ataupun tuntutan baru ataupun harapan yang baru mahu dijelmakan. Malah ia juga disebutkan oleh Perdana Menteri dalam perutusan semalam yang mana mengatakan setiap kali menjelang Hari Malaysia
persoalan mengenai equal partner sering dibangkitkan. Tetapi dalam melihat kepada waktu dan juga situasi yang cukup mencabar pada ketika ini, mungkin saya nak beralih kepada apa yang disebutkan dalam perutusan semalam, juga melihat kepada Sabah juga akan diberikan peruntukan terbesar dalam rolling plan yang pertama ataupun RMK 12, iaitu jumlahnya 4.66 bilion ringgit peruntukan pembangunan. Mungkin boleh dikongsikan pandangan Datuk mengenai peruntukan yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam, dan mana kita melihat kepada sosioekonomi negeri Sabah secara khususnya. Kita tahu kalau ikut hierarki dan juga situasi dan juga realiti semasa, Sabah begitu teruk dari segi impak pandemik COVID-19-nya, baik dari segi kesihatan maupun ekonomi. Datuk melihat kepada RMK dan juga peruntukan yang diumumkan oleh Perdana Menteri semalam. Ya, semalam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan satu jumlah yang agak besar juga, ringgit Malaysia 4.66 bilion untuk pembangunan di negeri Sabah. Sudah tentulah kita aluk-alukkan peruntukan yang boleh dilihat agak besar. Tetapi seperti mana yang sering pemimpin-pemimpin dari Sabah nyatakan, kita ini jauh ketinggalan. Malahan kepimpinan persekutuan pun memperakui bahawa Sabah merupakan negeri yang termiskin. Banyak lagi yang jalan-jalan di luar bandar yang dalam keadaan dive. Bukan itu saja, ini bekalan air bersih, bekalan elektrik. Jadi sudah tentulah dengan peruntukan 4.66 bilion itu akan membantu mempercepatkan lagi usaha untuk mengurangkan jurang pembangunan di antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Dan inilah menjadi rungutan rakyat selama ini. Kita melihat bahwa Sabah ini merupakan negeri yang kaya, tetapi dari segi pembangunan kita jauh ketinggalan. Jadi inilah persoalan yang sering diutarakan oleh rakyat di Sabah. Jadi sudah tentulah dengan pengumuman Perdana Menteri semalam, peruntukan yang agak besar, 4.66 bilion, kita melihat itu sebagai satu indication bahawa Yang Amat Berhormat memang prihatin tentang keperluan negeri Sabah. Itu juga menunjukkan, peruntukan besar itu juga menunjukkan bagi saya, memperlihatkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memahami keperluan di negeri Sabah ini. Dan sudah tentulah 4.66 bilion itu ya saya nyatakan agak besar, tapi kita memerlukan lebih besar lagi peruntukan. Karena banyak lagi yang kita perlu buat di Sabah ini. Jika kita telah pun mengakui melalui kajian agensi-agensi kerajaan pun menyatakan bahawa kita agak keterbelakang di Sabah ini. Jadi sudah tentulah itu seharusnya menjadi perkiraan kerajaan persekutuan untuk memastikan bahawa Sabah mendapat what we deserve, ya, yang apa yang sebenarnya kita harus dapat. Jadi maka janji untuk jaminan untuk memperhalusi MA63 itu yang ada kaitan tentang pentingnya Sabah dan Sarawak ini diiktiraf sebagai mempunyai equal status dengan Semenanjung, ya, dan juga perkara dalam perlembagaan itu tentang grant khas untuk Sabah, ya. So ini semua perlu dimuktamadkan supaya apa saja rungutan rakyat itu, penantian rakyat Sabah itu berkaitan dengan isu-isu yang harus diselesaikan dalam perjanjian Malaysia itu akan dapat dimuktamadkan. Ini sering menjadi argument. Tidak kiralah kita dalam kerajaan atau pembangkang. Dan inilah masanya di Sabah pun. Saya ingin melihat rakan-rakan di pembangkang, marilah sama-sama bekerjasama dalam usaha mencapai tujuan kita, supaya apa yang termaktub dalam MA63 itu akhirnya akan dapat ditunai. Jangan lagi kita bertelaga antara satu sama lain. The time has come for us to work together as Sabahan untuk mudah-mudahan kita dapat capai apa yang dinanti-nantikan oleh rakyat Sabah sekian lama.
Okey, Terima baik. kasih. Okey, baik. Terima kasih Datuk Johniston Bangkuai. Datuk Johniston adalah Adun Kiulu yang juga merupakan pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yang mana memberi sedikit pandangan khususnya berkaitan dengan jaminan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam dalam perutusan Hari Malaysia untuk memperlihat dan juga memberi sedikit tumpuan, terus memberi tumpuan khususnya berkaitan dengan Perjanjian Malaysia 1963. Baik.